لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرني ما نسيت من القرآن الكريم وما نسيت من الأحاديث النبوية وعلمني منهما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan lagi untuk terus kita berada dalam majlis ilmu, majlis sebesar-besar zikir pada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ibadat, kerana tanpa ilmu ibadat kita menjadi tidak sah. Apatah lagi apa yang kita nak lakukan itu adalah rukun Islam. Dan kita memperkatakan tentang salah satu rukun Islam yang terpenting, iaitu haji. Kemungkinan kalau tidak ada ilmunya, haji yang kita buat itu tidak diterima, dia panggil haji mardud. Kerana salah satu daripada syarat yang terpenting terhadap haji mabrur ialah adanya ilmu. Meniti daripada ilmu itu diamalkan secara betul, dilakukan secara betul, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah haji itu adalah haji yang mabrur. Di samping perkara-perkara lain yang membantu hasil modal ataupun belanja yang digunakan itu adalah halal. Baik, insya-Allah haji itu adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang dia berkati, haji yang benar, haji yang akan mengubah hidup kita di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Oleh itu kita sambung lagi pengajian kita, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, muka surat yang ke-77 ya Ustaz. 77 wahid isnani salasa arba'a khamsa sitta sab'a. 7 dari atas. 7 dari atas. Yaitu babu ma haruma bil ihram, bab menyatakan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berihram. Jadi sambungan dia pada malam ini, dan haram atas orang yang ihram melintangkan segala perburuan. Maksud apa? Melibatkan diri dalam segala bentuk perburuan, memburu. Memburu apa? Iaitu segala binatang yang liar. Yang jinak tak masuklah. Ini ramai orang tanya. Kalau kita sembelih lembu Ustaz, unta pakai tak pun, yang liar. Lagi daratan, tak termasuk yang laut. Pergi menyai ikan, menjala muka. Termasuk laut ini sungai, tasik, kolam dan sebagainya. Syukurlah tu. Artinya apa? Artinya perburuan yang dia buat di air, binatang air. Ya, mana merpati termasuk perburuan darat. Walaupun dia terbang di udara, tetapi perburuan darat. Tak boleh kita memburu, menangkap ataupun pegang khianat, cabut bulunya ke sebagainya, tak boleh. Merpati itu binatang larangan. Ada ni, baru-baru ini dia terasa nak makan merpati, dia arahkan anak buah dia pergi tangkap. Kena bayar tu seekor kambing, seekor kip. Kena bayar. Dam. Ada. Satu ajaran sesat yang ada di mana? Di Makkah. Dia bosnya nak makan merpati, dia arahkan anak buah dia tangkap, gulai,
sup ke sebagainya, kena bayar. Merpati ni special sikit. Special sikit pasal dia ada waris larangannya khas. Kalau yang lain-lain kita akan buat serupa, maksudnya yang hampir-hampir serupa dengan dia, ganti. Bila kita sembelih tak, tapi merpati mesti seekor kambing. Hak yang tak terbang, hak dia nak burung yang lain. Burung yang lain tak apalah, itik ke, ayam ke, boleh. Ejah lah, biar dia jadi merpati import, biar dia jadi merpati import. Pergi cari di mana-mana, order dan sebagainya. Pasalnya tak boleh. Walaupun kita suruh orang yang halal, orang yang tidak berihram, tolong sikit, pergilah cari-cari lastik seekor dua. Kita minta tolong, tak boleh. Kita berburu ataupun kita makan daging perburuan itu, maka tak boleh, haram hukumnya. Orang bagi pun, orang bagi haram hukumnya. Dasarkan kepada apa? Pernah Nabi SAW dihadiahkan himar wahsy, kaldai liar, kaldai liar kepada Nabi SAW di Abwa. Nabi tolak. Apabila Nabi tengok berubah muka orang yang memberikan itu, Nabi sebut, inna lam naruddahu alaik illa anna hurum. Kami tak tolak, kami pulangkan balik ini bukan kerana apa, kerana kami berihram, kata Nabi SAW. Jadinya tak boleh. Walaupun tak pakai, orang bagi hadiah. Jadi himar wahsy ataupun himar kaldai liar ni boleh makan. Kaldai kampung tak boleh. Dia panggil himar ahli. Himar wahsy, himar yang liar. Himar ahli, ya, beza dia antaranya ia duduk di kampung, jinak, dan satu lagi liar. Ada kambing jinak, ada kambing liar. Kucing pun ada kucing jinak, ada kucing liar yang duduk dalam hutan. Bengis macam harimau tu, cuma body dia kecil. Kucing liar ni ada di sini kita. Satu kali saya pagi-pagi nak ke sekolah, tengok ada tepukang kat jalan, kucing liar. Nampak ganas ni. Jadi himar wahsy yang liar ini halal hukum dia. Himar ahli ataupun himar yang kita pelihara yang jinak ini haram. Nabi SAW istiharkan sebagai haram pada peperangan Khaybar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengharamkan daging kaldai dan menghalalkan daging kuda. Kuda boleh makan, tuan-tuan. Kuda boleh makan. Tapi sesetengah mazhab memakruhkan makan kuda ini, seperti mazhab Hanafi. Yang dimakankan dia, yang tak boleh, maka yang tak makan, misalnya yang liar-liar atau utamanya rimau ke, singa ke, kalau berbahaya dan sebagainya, tak apa. Ular ke, atau binatang-binatang yang sunat dibunuh, apa dia, tikus dan binatang-binatang bahaya yang lain, kalajengking, lipan dan sebagainya, itu tak apa. Tak apa. Dia perburuan yang diharamkan, yang pertama dia kata apa? Liar atau wahsy. Kemudian daratan, yang hidup di daratan, ya. Kemudian yang dimakan.
Jadi mutawahish, barriyun wa makul. Liar, daratan dan yang dimakan. Yang itu tidak boleh. Jadi tak apalah kalau kita nak sembelih lembu, unta dan sebagainya, ayam, itik. Ini berdasarkan kepada apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurma. Wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurma. Dihalalkan kepada kamu perburuan laut wa ta'amuhu dan makanannya. Maksudnya kita boleh tangkap ikan, udang, ketam dan sebagainya. Wa ta'amuhu dan makanannya. Makanan apa yang disembelih oleh laut. Misalnya kita nak ikan terapung mati sendiri, boleh makan. Boleh kita makan. Dah kembung dah Ustaz. Kembung pun boleh makan selama mana tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Kalau dah berbahaya, beracun dan sebagainya, tak boleh makan sebab racun. Tapi bukan kerana dia mati sendiri, tak perlu sembelih. Ikan dia tak perlu sembelih. Jangan nak tunjuk halal, dia tulis kat tin ikan. Dia saja. Dia sembelih menurut syariat Islam. Cok halal situ. Dia nampak sangat tak faham konsep halal dalam Islam ini. Kemudian satu lagi, dia kira bukan babi je halal. Itu juga. Ini bermasalah. Ada kawan mengajak, dia jemput di sekolah yang tidak Islam, dia jemput makan. Kawannya tak makan. Tak ada babi dia kata. Tak ada babi dia kata. Tak apa halal. Jadi ayam dia, itik dia pun halal lah. Bukan babi saja. Ini salah faham konsep ni. Ada juga yang makan mi goreng dengan babi, tapi daging dia tak makan. Dia kata saya tak makan babi, saya makan mi dia. Ya, ada seorang sahabat nak meninggal lah. Dia bekas tentera. Dia bercerita, kawan dia, memang kawan dia makan bersama. Bila makan mi goreng tu, dia makan mi saja. Yang daging dia tolak tepi. Dia kata, saya tak makan babi, saya makan mi je. Ini pun satu masalah juga. Baik. Jadinya boleh kita makan mati sendiri kalau selera. Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi tak boleh. Kena tangkap ikan tu baru boleh makan. Dan pengalaman saya waktu di Karachi dulu, memang orang-orang sana kurang makan ikan, kecuali ikan yang besar-besar. Kerana mereka makan roti dan mudah nak makan, tak ada tulang, dengan ikan kecil dia tak makan. Jadi ada jiran saya itu dulu kaki pancing. Jadi jenuh juga kita makan ikan, dia tak makan, dia bagi pada kita. Baik. Mazhab Hanafi ni rugi sikit. Rugi sikit. Maksudnya banyak benda yang tak boleh dimakan. Mata'an lakum, pakai satu kenikmatan kepada kamu, walis sayyarah, dan bagi urusan perjalanan. Maksudnya kita menggunakan laut itu untuk bergerak. Wa hurrima alaikum saydul barri, ini dia. Dan diharamkan kepada kamu perburuan darat. Ma dumtum hurma, selama mana kamu berihram. Al-Maidah ayat 96. Dalam ayat yang sebelumnya, Al-Maidah ayat 95, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. La taqtulus sayda wa antum hurum.
jangan kamu berburu, jangan kamu bunuh perburuan itu, binatang buruan, sedangkan kamu sedang berihram. Ini dalilnya, dan dalil yang kita sebutkan tadi daripada hadis. Hadis itu adalah hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang diperanakkan antaranya, maksudnya apa? Maksud yang kita kena baca habis dulu. Dan yang diperanakkan antaranya dan antara binatang yang lainnya juga, yang dia bukannya katalah lembu campur dengan seladang, kita panggil apa? Selembu. Panggil selembu. Lembu itu jinak, seladang itu liar. Dicampur jadi selembu, maka selembu itu pun tak boleh. Sama ada yang lain itu binatang laut yang tiada dimakan. Maksudnya lain tadi yang kacuk dengan binatang itu, ya, kata kijang ke, kacuk dengan binatang laut yang tiada dimakan. Ada binatang laut yang tak dimakan ni. Itu ikan lumba-lumba tak makan. Tak. Tengok dia hidup dua alam ataupun tidak. Tetapi Imam Malik rahimahullah taala memakruhkan makruh makan. Dia kata kamu namakan dia sebagai khinzir. Khinzir laut, khinzirul bahar, tu ikan lumba-lumba. Jadi kerana namanya khinzir itu jadi makruh. Misalnya apa lagi nak makan? Dugong, mau makan dugong? Makanlah ke teman-teman sekarang, tapi tak tahu tak apa, kita tak biasa makan sama kita. Tak kira lah, yang penting yang sama ada makanan binatang itu, binatang laut yang tidak dimakan, atau binatang darat yang liar yang tiada dimakan, ataupun dikacuk dengan binatang liar lain yang tidak dimakan. Apa dia? Macam-macam lah, singa, harimau, atau binatang darat yang jinak tiada yang dimakan, kalzat misalnya, atau binatang laut yang dimakan, atau binatang laut yang dimakan, atau binatang darat yang jinak yang dimakan. Apa ni? Lembu, unta dan sebagainya. Maka haram diburukan dia atau dibunuh akan dia. Tak boleh. Ambil senang ceritanya ialah apabila binatang itu dikacukkan dengan selainnya, maka anaknya itu tak boleh, juga tak boleh dibunuh. Dan memerintah atasnya dengan dibelikan dia, atau disewakan dia, atau dipinjamkan dia, atau dikirim taruh padanya, atau dihibahkan dia. Dan memerintah atasnya dengan dibelikan dia, maksudnya kita beli binatang perburuan, binatang buruan tak boleh, binatang yang telah diburu tak boleh. Itu maksud memerintah atasnya dengan dibelikan dia. Bila kita beli sesuatu benda, maka hak kita lah nak perintah dia, kita nak guna macam mana. Itu maksud hak memerintah. Ataupun kita perintah orang beli, dia juga. Kita tak memburu, tapi dibeli empati je. Misalnya tak boleh. Atau disewakan dia. Sewa ni pun kita perintah juga. Kita nak guna macam mana. Atau dipinjamkan dia.
atau dikirim taruh padanya wadi'ah, simpan. Simpan, tolong simpan. Dapat merpati, suruh orang taruh, simpan untuk kita. Atau dihibah akan dia, ataupun kita bagi. Hibah ni maksudnya hadiah. Kita hadiah pada orang lain, maka tak boleh hukumnya. Sama ada binatang tanah halal atau tanah haram. Sama ada binatang itu binatang tanah halal ataupun tanah haram. Tak boleh kita nak beli ataupun pinjam ataupun sewa ataupun kita bagi pada orang. Sebenarnya tak boleh nak memiliki, tidak boleh memiliki. Pentingnya. Baik. Demikian lagi haram melintangkan bagi segala suku-sukunya, seperti tangannya dan kakinya dan bulunya dan telurnya dan anaknya. Melintangkan maksudnya kita ganggu, kita sentuh. Bukan sentuh soal sentuh pegang tu saja, kita kacau dia. Ambil telurnya, tu maksud melintangkan. Kita tangkap, cabut bulunya, pinjam selai, tak boleh telinga. Macam kita kecil-kecil dulu, kejar ayam, tangkap, cabut bulu kepala. Untuk apa? Siap kenyakan sikit di ujung tu, buat kau telinga. Allah sedapnya. Pejam-pejam mata. Makin maju kita pusing, makin pejam mata dia. Sedap. Tentang biasa buat kenangan-kenangan zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman sekarang ni budak-budak dah tak kejar ayam tu. Kejar apa? Kejar dalam tu. Kejar kereta, kejar motor dalam game. Kejar orang jahat. Memang kecai-kecai orang tu. Merotok. Sepai-sepai dalam. Sepai kepala. Tak. Otak. Sekabur. Patutlah anak-anak kita ganan. Kita dulu kejar ayam dia. Musim-musim raya. Dengan adik-beradik lelaki kak, kejar ayam tu sampai dia letih. Bayangkanlah tu. Kejar sampai dia letih, dia surrender, berhenti dia. Berhenti dia, tak mau lari dah. Surrender dah. Dia pergi mana kita hambak. Masuk bawah rumah orang, masuk bawah dalam cam, masuk tu, kita hambak. Itu dulu. Kenangan-kenangan dulu lah. Tangkap, cabut bulu kepala, sedua, buat telinga. Tak boleh, jangan usik-usik lah. Kalau binatang-binatang di mana, di Makkah, di tanah haram, itu maksud ambil telur, kena anak juga dan sebagainya. Dan menolong atas berburunya, seperti diberikan alat bagi orang yang memburunya, ataupun dia tak memburu, dia tolong orang. Bekalkan beluru. Tak kira lah jual ke, pinjamkan, bagi saja. Jangan ada unsur-unsur ataupun saham-saham, walaupun sekadar kita, nanti dia kata sekadar apa, atau menunjukkan dia akan tempatnya. Kat mana banyak tu, itu tu. Tak boleh. Apa sahaja. Ini larangan ni, kan? Bahaya. Kita tanam saham. Kalau kita tunjuk sesuatu yang tak boleh, dia kena. Harimau. Maksudnya perburuan yang dilarang. Kalau harimau tak apa. Artinya binatang yang kita sebut tadi yang tidak boleh ialah yang pertama sekali dia liar, kemudian binatang daratan, dan yang ketiganya binatang yang dimakan. Makanya selain daripada itu, seperti binatang-binatang liar yang berbahaya seperti harimau yang tidak dimakan sebagainya boleh dibunuh. Baik. Tunjuk pun tak boleh. Ni. Kat mana memumpati banyak? Itu pun tunjuk. Tak boleh. Ada saham. Seperti saya ingat ada satu hadis yang menyebut, sesiapa yang membantu seseorang
dalam pembunuhan, walaupun dengan setengah perkataan sahaja, maka ditulis di dahinya di hari kiamat nanti, ayisun min rahmatillah, orang ini putus rahmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi rahmat. Artinya orang ni putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayisun min rahmatillah. Walaupun setengah kalimat, bantu orang membunuh, dia nak yang bunuh setengah kalimat saja. Kat mana orang ni? Misalnya kalau contoh-contoh yang biasa klasik dalam kitab, ada orang kejar nak bunuh orang itu, maka dia berkata, kat mana orang tu? Si tu ke sini ke? Jalannya lah. Tertulis di dahinya ayisun min rahmatillah. Itu baru sikit dah, setengah kalimat. Baik, walau macam mana pun tidaklah relevan sangat dengan contoh yang kita nak sebut itu. Cuma saya nak highlightkan ialah bagaimana kalau kita menanam saham dalam sesuatu perkara itu, kita terlibat sebenarnya. Terlibat. Kita dipanggil bersyubhat. Bila bersyubhat, kita berkongsi hukum. Baik. Tetapi tiada wajib fidyah pada binatang yang tersebut. Binatang yang kalau yang kita khianat itu tadi, melainkan apabila dibinasakan dia, kecuali kalau dibinasakan kita pergi bunuh tu, kena baik. Maka jika dibunuh burung kasawari, wajib fidyah padanya 1 unta. Burung kasawari besar, maka ini konsepnya ialah kita kena ganti yang hampir serupa dengan dia, yang hampir serupa. Jadi unta lah, burung unta, seperti unta. Dan pada rusa dan seladang 1 lembu, ya, seladang, ekor lembu lah, seekor lembu. Dan pada anak kijang yang belum tumbuh tanduk 1 anak kambing. Seekor anak kambing yang lebih umurnya daripada 4 bulan. Itu anak kijang yang tak tumbuh tanduk lagi. Kambing umur dia mesti lebih 4 bulan. Dan pada kijang yang sudah ada tanduknya, 1 kambing pada umurnya setahun. Jika kijang itu sudah bertanduk, maka kambingnya mestilah berumur setahun, ya. Dan pada arnab, 1 anak kambing yang umurnya lebih daripada 4 bulan. Seekor arnab. Ganti kambing lah ni. Kambing apa? Kambing lebih umurnya 4 bulan. Sama mana anak kambing? 4 bulan ni, ya. Macam mana? Ya, ambil surah 4 bulan. Saya tak berpengalaman sehingga Pak kambing ni kecuali Pak makan. Saya sangat berpengalaman Pak makan. Baru habis stok dalam freezer, tidak ada semua stok daging kambing. Dia orang kata bagus sebenarnya kambing ni. Yang ada yang di war-war, di heboh-hebohkan itu adalah mitos. Kita bagus makan kambing, sunnah. Baik. Jadi arnab ni tak tahu sama mana. Kambing pun kambing, kalau kambing kacang tu kecil je. Tak heran nak orang Arab makan berdua. Besar sikit makan berempat, ya. Kambing. Makan kambing, betul-betul kambing. Kita bukan makan kambing, kita makan gulai kambing beserta dengan buah hara lagi. Patutlah boleh makan ramai, banyak. Kita makan kuah, bukan makan kambing. Kita ingat dulu, zaman-zaman sekolah dulu, seekor kambing makan 400 orang. Dapat hasil kuah-kuah ya. Dan pada yarbuk. Yarbuk ni tuan-tuan apa ni? Dia binatang seakan-akan tikus, kaki belakang dia lebih panjang. Sebab itu dalam kitab Matlabul Badrain
kitab yang dipermudahkan oleh Yayasan Terengganu, Yayasan Islam Terengganu. Dia kata sejenis tikus. Memang dia spesies tikus sebenarnya, tapi halal. Bagaimana? Dia besar pada tikus tu. Kaki belakang dia panjang. Binatang apa ni? Itu yarbo. Mana? Bahan kadir lah. Kangaroo kan? Bukan. Dia kecil. Dia tidak sebesar itu. Dan wabar. Wabar ini pun spesies serupa juga. Bukan serupa. Jenis-jenisnya juga. Jenis-jenis spesies tikus juga. Tapi halal yang makan. Dia lebih besar. Besar kucing. Duduk di rantai di patah-patah kayu apa ni, pokok-pokok kayu. Ekor pendek. Itu wabar. Halal. Halal dimakan. Di mazhab Syafi'i ini dia banyak sikit, luas sikit, banyak boleh makan. Kerana kaedah dia al-aslu fil asya' al-ibah. Asal pada sesuatu itu halal, harus. Illa ayat dia dalil yuharrim. Sehingga ada dalil yang mengharamkan. Jadi banyaklah perkara yang boleh dimakan. Berbanding dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kontra pada kaedah ini. Dia al-aslu fil asya' at-tahrim. Illa ayat dalil. Kecuali ada dalil. Tupai ini di Malaysia kita tidak dimakan. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh makan. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Kamus Al-Barbawi, Kamus Syekh Muhammad Idris Al-Barbawi. Syekh Idris Al-Barbawi ni dia ulama rantau kita, orang Perak, Merbau. Duduk di Mekah lama dan bermazhab Syafi'i. Kitab yang tersuh ialah apa ni? Bahrul Mazi. Kitab hadis terbesar bahasa Melayu, Bahrul Mazi. Boleh makan tupai ni. Jadi terserahlah tuan-tuan, kalau selera kau boleh cuba nak buat ubat ke. Tupai mati beragan atas pokok buat ubat. Tupai mati beragan tak boleh lah. Ini sebenarnya. Tapi kita di Malaysia tidak makan tupai. Baik. Tak apa saya sebut, Tok Guru ni hadis halal tupai. Baik. Mana tadi? Kalau tanda-tanda dia pegang-pegang, dia lari ke bawah. Tetapi dia wajib fidyah pada wanita melainkan. Dan pada yarbo dan wabar, satu anak kambing ni pada yang betina, yang sampai umurnya 4 bulan. Anak kambing betina umur dia mesti 4 bulan. Ini kalau kita bunuh yarbo ataupun wabar tadi. Dan pada pelanduk, satu kambing kibas. Sini ada kibas. Di belakang itu ada ekor lemak dia. Sedap tu. Saya biasa pergi, waktu di Karachi dulu pergi di perkampungan orang-orang Afghan. Dia makan kepak kibas. Dia gantung sekali dengan ekor dia, dengan lemak. Kita nak order nak buat program, dia potong. Nak sekilo, nak setengah kilo, dia potong daging, dia bakar. Sedap. Kibas. Dan insyaAllah kita sambung pada masa-masa yang akan datang ini. Kita berhenti dulu setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.